Malaysia kutuk serangan terbaru rejim Zionis ke atas Masjid Al-Aqsa. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Malaysia mengutuk sekeras-kerasnya serangan terbaru tentera rejim Israel terhadap jemaah dan pencerobohan Masjid Al-Aqsa sejak semalam. Wisma Putra menerusi kenyataan memaklumkan tindakan Israel itu sebagai menyalahi undang-undang, menghina dan mencabuli hak asasi rakyat Palestin serta kesucian masjid itu. Malaysia menyuruh masyarakat antarabangsa khususnya Majlis Keselamatan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu UNSC supaya rejim Zionis bertanggungjawab jenayah keji terbabit sekaligus membebaskan tahanan rakyat Palestin dengan kadar segera. Dalam serangan itu, sekurang-kurangnya 12 orang dilaporkan terbunuh manakala ratusan pejuang Palestin ditahan. Justeru masyarakat antarabangsa perlu terus mendesak Israel menghentikan sebarang perbuatan provokasi demi kestabilan dan keamanan. Malaysia teguh berdiri dan bersolidariti dengan rakyat Palestin dan mengulangi status Al-Quds Al-Sharif sebagai tapak suci umat Islam. Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah hari ini berkenan menerima sembah taklimat daripada Pengerusi Majlis Agama Islam Melaka Maim, Datuk Seri Sulaiman Mat Ali di sebuah hotel di Bandar Hilir sempena hari terakhir lawatan ke Melaka. Turut hadir menyaksikan adalah Yang di-Pertua Negeri Tun Muhammad Ali Muhammad Rostam, Ketua Menteri Datuk Seri Abdul Rauf Yusof serta Ahli Majlis Maim. Pada majlis itu, Al-Sultan Abdullah berkenan menerima laporan prestasi dan pencapaian Maim sepanjang tahun 2022. Selain itu, Datuk Seri Sulaiman turut membentangkan perancangan Maim bagi tahun ini yang merangkumi skim bantuan zakat baharu 2023 memfokuskan golongan asnaf termasuk mu'alaf. Sebelum berangkat pulang, Seri Paduka Baginda turut berkenan menerima cenderamata kenangan dari Kerajaan Negeri Melaka yang disampaikan oleh Tun Muhammad Ali. Sumbangan tunai rahmah STR Fasa 2 di Langkawi Kedah disambut baik para penerima. Orang ramai yang ditemui melahirkan rasa syukur atas usaha kerajaan perpaduan mengurangkan beban rakyat. Bagi Muhammad Soleh sebagai seorang nelayan pantai, bantuan sebegini dapat meringankan beban dia dan ibunya. Syukur lah, Alhamdulillah dapat ni. Sebab saya pun kerja nelayan lah. Lepas tu bantu mak seluruh tu lah. Tak tahu nak aja apa. Tu yang bantu mak je nelayan biasa. Alah, doa tu ni macam tahu. Tapi syukurlah dapat ni, syukur. Alhamdulillah dapat. Tapi kalau boleh tu untuk kita punya PM tu penatlah sikit kan. Nak beli satgi nak pergi Kamda beli kain untuk baju raya lah. Anak-anak dah beli baju Melayu kan hot siap. Macam dengan saya ni badan macam ni kena buat upah lah. Terima kasihlah kepada kerajaan yang dapat 200 ni untuk kegunaan hari-raya lah. Untuk beli baju-baju anak macam itulah. Berapa orang tak ada? Bagi memudahkan umat Islam bersedekah, Masjid Al-Falah, Kampung Jejarum, Kuala Langat melaksanakan program infak barangan keperluan secara pandu lalu. Penerima pula boleh mengambil sumbangan tanpa turun kereta atau motosikal. Wartawan dan Fatihah ada perinciannya. Infak pandu lalu merupakan program yang telah lama diadakan bagi mendekati golongan yang memerlukan dan kurang berkemampuan. Di samping memberi keceriaan dalam kehidupan seharian mereka, terutamanya pada bulan Ramadan. Kutipan dan sumbangan diagihkan pada setiap petang sebelum waktu berbuka kepada penduduk setempat. Infak pandu lalu mula diperkenal pada 2021. Antara barangan sumbangan, pek makanan dan barangan keperluan asas. Hampir 100 penduduk menerima manfaat ini setiap hari pada Ramadan. Program ini bermula kira-kira tahun 2021 lah. Disebabkan oleh PKP, jadi masyarakat ada kekangan untuk keluar dan sebagainya. Jadi pihak masjid membuat inisiatif untuk meja infak pandu lalu ni lah untuk memudahkan orang ramai mendapatkan makanan. Program diadakan secara gotong royong melibatkan penduduk setempat.
Pelibatan kita cuba tarik minat semua dari semua golongan lapisan masyarakat, daripada yang muda, yang senior, lelaki, perempuan semua. Kita boleh jadikan masjid ni sebenarnya tempat untuk kita penyatuan komuniti kita lah. Baguslah sebab dapat membantu lagi yang mana yang susah kan. Jadi perlu diperbanyakkan lagi lah. Penting sumbangan orang ramai kepada orang-orang yang memerlukan kan. Yang perlu dapat, yang memberi pun dapat memberi kan. Yang penting itu dulu sampai okeylah. Turut disediakan tabung infak Panulalu di pintu masuk masjid serta tabung makanan kepada penduduk. Laporan Dian Fatia Makno, RTM. Tempoh masa ibadah haji akan dikaji semula dan mengenai kelewatan pembinaan LCS yang boleh mengurangkan keupayaan kapal berkenaan. Perinciannya bersama Farhana Azwani Ismail di Parlimen. Silakan. Baik, terima kasih Amiza. Cadangan untuk mengkaji semula tempoh masa ibadah haji akan dibincangkan lebih lanjut dan mendalam. Ini kerana Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hak Ehwal Agama Datuk Dr. Muhammad Naim Mokhtar berkata, dengan memendekkan tempoh pakej muasasah akan menyebabkan kos meningkat. Tabung haji telah berusaha mengawal peningkatan kos dengan memeterai beberapa perjanjian kontrak jangka panjang untuk penerbangan, penginapan, sajian makanan dan pelbagai perkhidmatan di Arab Saudi. Dengan cara tersebut, harga dapat ditetapkan untuk satu tempoh masa dan tidak dinaikkan setiap tahun. Begitu panjang tadi itu dan membolehkan kos tadi itu untuk dikawal. Walau bagaimanapun sekiranya tempoh masa tadi itu dipendekkan, maka tempoh masa yang akan ditetapkan tadi itu akan berlaku pada waktu ketika kemuncak haji, yakni berlaku hampir 10 hari ke masa haji tadi itu untuk dilakukan, dan ketika itu berlaku peningkatan yang sangat tinggi ke atas kos hotel yang bakal akan didiami oleh jemaah haji di situ. Jadi maknanya kalau kita buat pengiraan yang berhormat Senator, antara tempoh masa yang begitu panjang dengan yang pendek tadi itu, kos dia tu akan lebih kurang sama saja. Jadi walau bagaimanapun pihak tabung haji, usaha-usaha yang cadangan yang berhormat Senator sebutkan tadi itu akan kita bawa dalam bengkel untuk kajian yang lebih lanjut dan mendalam, termasuk juga cadangan-cadangan yang lain untuk kita lihat bagaimana satu mekanisme yang terbaik untuk kita pastikan kos yang akan ditanggung oleh jemaah muasasah tadi itu akan dapat dikurangkan. Tabung haji sebelum ini menjangkakan jumlah kos haji untuk jemaah haji muasasah akan meningkat sehingga RM30,850 tahun ini. Baik, Dewan turut dimaklumkan bahawa kelewatan pembinaan kapal tempur pesisir LCS tidak akan menjejaskan keupayaan enjin dan peralatan lain meskipun telah dibeli lebih awal. Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Hassan berkata, enjin diesel yang diperoleh daripada MTU Services dari Jerman itu sentiasa diuji dan berada dalam keadaan baik. Jadi kita punya enjin tak ada masalah. Gearbox sama, propeller yang sama. Itu sebabnya kita tutup, kalau siapa-siapa pergi ke Lumut, kita tutup, kita tak tunjuk apa jenis propeller yang kita pakai. Kerana itu rahsia, ya. Propeller ini pun juga akan menentukan kelajuan, menentukan macam mana kapal ini dioperasikan nanti, itu betul, ya. Jadi shaft yang sama, tapi yang perlu, yang kata Datuk Azam tadi, yang berhormat Datuk Azam, Dr. Azam, kita perlu meribut balik ataupun kita perlu menaik taraf kita punya CMS, Communication Management System, termasuk juga kita telah pun menukar jenis peluru berpandu yang kita nak pakai, itu betul. Iaitu daripada jenis dulu, sekarang kita ambil daripada Norway. Beliau menjawab soalan tambahan Senator Datuk Dr. Ahmad Azam Hamzah mengenai kelewatan pembinaan LCS yang boleh mengurangkan keupayaan kapal berkenaan. Dan dalam pada itu, pihaknya tidak akan berkompromi dengan syarikat yang menggunakan orang tengah bagi menguruskan pembinaan kapal-kapal LCS.
Baik, dalam perkembangan lain, negara akan terdedah kepada risiko penarafan yang tidak memuaskan sekiranya institusi keuangan tidak terus melaksanakan polisi berkaitan individu yang mempunyai pengaruh politik ataupun PEP. Timbalan Menteri Keuangan 2, Steven Sim Chee Kiong berkata, antara lain penilaian negatif ke atas negara akan mengakibatkan kesan serius kepada urusan perbankan. Tambahnya, pematuhan Malaysia kepada piawaian antarabangsa tertakluk kepada penilaian bersama oleh Badan Antarabangsa Financial Action Task Force ataupun FATF. Sekian langsung perkembangan dari Dewan Negara. Kembali bersama Miza untuk berita selanjutnya. Baik, terima kasih Farhana. Bagi mendekati para pelajar yang tinggal di asrama Persatuan Ibu Bapa dan Guru PIBG Sekolah Menengah Kebangsaan Datuk Syed Ahmad Kuala Nerang Kedah menganjurkan program singgah sahur. Selain mengeratkan hubungan antara pemimpin dan pelajar, program itu juga bertujuan untuk melihat dengan lebih dekat menu bersahur yang dihidangkan kepada para pelajar. Yang di-Pertua PIBG Sekolah berkenaan, Datuk Badrul Hisham Hashim berkata, program singgah sahur ini melibatkan 243 orang pelajar tingkatan 3, 4 dan 5 yang tinggal di asrama sekolah berkenaan. Beliau berkata menu yang disediakan oleh pengusaha Dewan Makan Asrama amat bersesuaian dan memenuhi cita rasa pelajar. Tujuan pihak PIBG datang pada pagi. Serta masa kita mendekati pelajar dan kita menghayati suasana bersama, dan alhamdulillah saya tengok menu yang dihidangkan ini bersesuaian dengan kita rasa pelajar, dan masakan yang dihidangkan pun masih panas, di mana pagi ini dimasak oleh pihak pembukaan. Ini menunjukkan bahawasanya apa yang telah dipraktikkan oleh Kementerian Pendidikan ini, saya rasa satu yang boleh dibanggakan dan memenuhilah cita rasa pelajar. Apa yang saya harap supaya menu yang dihidangkan ini sesuai dengan cita rasa. Seramai 28 orang anak yatim rumah kesayangan Rukesa di Petaling Jaya diraih dalam majlis berbuka puasa. Kesemua kanak-kanak berumur antara 7 hingga 11 tahun itu turut menerima sumbangan duit raya. Majlis berbuka tersebut merupakan program tanggungjawab sosial korporat CSR bagi syarikat pengurusan dan pelaburan hartanah Bausted Properties Berhad untuk meraihkan anak-anak yatim di bulan Ramadan. Menurut pengurus besarnya Jazmi Kamarudin, turut disumbangkan barangan sekolah dan baju raya. Kita akan make sure that setiap kempen yang kita buat, setiap festif yang kita ada, akan ada elemen CSR, sama ada dengan anak-anak ataupun dengan warga tua, yang kita aim sebagai salah satu inisiatif kami untuk membantu golongan yang memerlukan. Majlis diadakan di The Curve Mutiara Damansara, Petaling Jaya. Pelbagai inisiatif dilakukan bagi meningkatkan kesedaran masyarakat berhubung risiko penipuan dalam talian, khususnya di Kelantan. Antaranya, jalinan kerjasama strategik bersama agensi kerajaan dan swasta untuk memberi penerangan lanjut mengenai jenayah cyber berkenaan. Kita melaksanakan program penyelesaian isu semasa ini melalui dua kaedah. Pertama, secara komunikasi bersemuka, iaitu kita bertemu dengan masyarakat, dengan rakyat sebagaimana pada hari inilah. Kaedah yang kedua, secara menggunakan media baru. Kita ada pelbagai platform seperti Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, YouTube dan sebagainya untuk menjelaskan isu semasa. Beliau berkata demikian selepas menghadiri taklimat isu semasa berkaitan advokasi penipuan keuangan serta agihan bubur lambuk di Wakaf Baharu Tumpat. Sebagai peneraju komunikasi kerajaan, JAPEN Kelantan turut melaksanakan program melibatkan penerangan isu semasa termasuk berkaitan ras, religion dan royalty.
Seorang pembantu perubatan berdepan hukuman mati jika sabit kesalahan atas pertuduhan membunuh bayi lelakinya yang berusia 6 bulan. Tertuduh Zahrul Ashriq Zulkafli, 30 tahun yang dihadapkan di Mahkamah Magistrate Ipoh mengangguk faham ketika pertuduhan dibacakan ke atasnya. Bagaimanapun, tiada sebarang pengakuan direkodkan berikutan kes pembunuhan adalah di bawah bidang kuasa Mahkamah Tinggi. Mengikut kertas pertuduhan, penjawat awam itu didakwa membunuh bayinya Muhammad Zakir Ashraf di sebuah rumah di Kampung Kepayang, Fair Park kira-kira pukul 10 malam 17 Mac lalu. Dia didakwa mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan yang membawa hukuman mati jika sabit kesalahan. Mahkamah menetapkan 12 Jun depan untuk sebutan semula kes. Sementara itu, seorang lelaki ditahan kerana melakukan perbuatan khianat dengan memecah cermin rumah bekas isterinya di Taman Pinji Indah Ipoh Selasa lalu. Ketua Polis Daerah Ipoh ACP Yahya Hassan dalam satu kenyataan berkata tangkapan ke atas suspek berusia 46 tahun itu dibuat semalam. Keputusan ujian saringan awal air kencing yang dijalankan mendapati suspek positif dadah jenis metafetamin. Suspek direman hari ini bagi membantu siasatan. Kes disiasat mengikut Seksyen 427 Kanun Keseksaan Kurungan Khianat dan Seksyen 447 Kanun Keseksaan Kurungan Pencerobohan Jenayah. Terdahulu, rakaman video berdurasi 25 saat lelaki berkenaan yang bertindak di luar kawalan dengan memecah cermin sebuah rumah menggunakan batang kayu cangkul tular di media sosial sejak semalam. Seorang jurujual mengaku tidak bersalah di Mahkamah Magistrate Batu Pahat atas pertuduhan memandu secara melulu sehingga menyebabkan kematian seorang lelaki pada Mac lalu. Pengakuan dibuat Tan Min Chuan, 32 tahun, di hadapan Magistrate Siti Zubaidah Mahat selepas pertuduhan dibacakan. Dan mengikut pertuduhan, kecuaian tertuduh mengakibatkan Kamarul Syahril Abdul Samad, 43 tahun, maut di tempat kejadian. Sabit kesalahan memperuntukkan hukuman penjara tidak kurang 5 tahun dan maksimum 10 tahun serta denda tidak kurang RM20,000 dan tidak lebih RM50,000. Tertuduh juga berdepan hukuman hilang kelayakan memegang atau mendapatkan lesen memandu selama 5 tahun. Tertuduh dibenarkan ikat jamin sebanyak RM3,000 dengan seorang penjamin, manakala 23 April ini tarikh serahan dokumen. Keadaan tengok kaki mana kena berpiak tu hancur lah. Cepat-cepat kita pun buat mesej hantar dekat brigade ataupun division. But I still can stay alive. Thank you sir, thank you sir. Ikuti kisah mereka menerusi di celah-celah kehidupan bersama BH Petrol pada Ramadan ini di TV1. Jom kita shopping, raya sayang hey, diskaun menanti. Apa tunggu lagi? Jom kita shopping, raya sayang hey, tunjuk sayang dengan Shopee. Shopee Raya Sayang hey, beli sekarang. Shopee. Bertemu kembali. Indeks utama Bursa Malaysia didagangkan lebih tinggi pagi tadi sebelum menyusut sedikit mengambil petunjuk bercampur-campur daripada prestasi semalaman Wall Street berikutan kebimbangan terhadap ekonomi yang tidak menentu. Dan setakat pukul 12.30 tengah hari, Bursa Malaysia turun 11.78 mata kepada 1,417.77 mata. 3 kaunter saham aktif antaranya CFM naik 3 sen kepada 25.5 sen, Selasita meningkat 6 sen kepada 20 sen dan Vinvest kekal tidak berubah pada 20.5 sen. Manakala sahamnya mencatat keuntungan pula, Hectech H meningkat 40 sen kepada RM24.40 sen, SMI naik 16 sen kepada RM2 sen dan AJI bertambah 14 sen kepada RM16.12 sen.
Nilai ringgit diniagakan rendah berbanding dolar Amerika Syarikat ketika urus niaga dibuka pagi tadi dan setakat 12 tengah hari ringgit diniagakan pada 4.40 berbanding dolar Amerika. Berbanding dolar Singapura, ringgit disebut pada 3.30 dan berada pada 3.35 berbanding yen. Ringgit diniagakan pada 5.47 berbanding pound sterling dan disebut pada 4.79 berbanding euro. Manakala berbanding baht, ringgit didagangkan pada 12.93. MBSB Bank Berhad menawarkan kemudahan Ihsan I kepada ahli KWSP bermula esok. Kemudahan Ihsan I bertujuan membantu ahli KWSP berusia 40 hingga 55 tahun yang memiliki akaun KWSP dan mempunyai sekurang-kurangnya RM3,000 di dalam akaun 2 mendapat pembiayaan. Menurut Ketua Pegawai Eksekutif kumpulannya, Datuk Nur Azam M. Taib, Ihsan I berlandaskan syariah dan menggunakan pakai konsep tawaruk. Selain menawarkan kadar keuntungan yang rendah, tiada charge proses dikenakan dan tiada charge penamatan awal. Ihsan I juga akan memberi ribat atau ibrah atas kadar keuntungan bank sekiranya pembayaran baki pembiayaan ditamatkan lebih awal daripada tempoh dipersetujui. Pemohon yang layak perlu membuat pembayaran ansuran bulanan sepanjang tempoh pembiayaan mengikut terma ditetapkan oleh pihak bank. Ansuran bulanan Ihsan I pada tahun pertama adalah lebih rendah kerana pelanggan hanya perlu membayar kadar keuntungan sahaja. Permohonan boleh dibuat dalam talian melalui laman sesawang www.fsa2mbsbbank.com bermula esok. Proton meneruskan momentum jualan kukuh dengan pertumbuhan 50.9% tahun ke tahun bagi suku pertama 2023. Bagi tempoh 3 bulan pertama, sebanyak 40,287 unit kenderaan dijual dengan pegangan pasaran berkembang kepada 21.2%. Proton dalam kenyataan memaklumkan kadar jualan yang meningkat disebabkan penyerahan kenderaan kepada pelanggan yang membuat tempahan di bawah insentif Pelan Jana Semula Ekonomi Negara Penjana yang berakhir 31 Mac lalu. Timbalan Ketua Pegawai Eksekutifnya Roslan Abdullah berkata, gambaran sentimen pasaran yang lebih tepat mungkin akan dapat dilihat akhir suku kedua tahun ini. Bagaimanapun, syarikat itu yakin momentum jualan mampu dikekalkan didorong pelancaran Proton X90 tidak lama lagi selain penambahan model baharu akhir tahun ini. Proton Persona terus mengekalkan kedudukannya sebagai peneraju pasaran sedan segmen B dengan jualan mencecah 6,773 unit dari Januari hingga Mac. Manakala Proton X50 mengungguli jualan SUV segmen B dengan jualan sebanyak 9,668 unit. Kau ingat? Kau siapa? Kau tak boleh buatlah. Cermin diri tu dulu. Boleh diam tak? Tak kiralah. Aku nak buat juga. Aku cuma nak bagi yang lebih baik untuk anak-anak aku. Aku tahu ni bukan senang. Tak payah takutlah. Kita boleh buat punya. Apa yang membuatkan raya itu raya? Adakah kemaafan yang dipinta? Atau bertemu saudara yang lama tak jumpa? Mungkin rendang masakan nenek? Rendang. Sebenarnya lebih meriah apabila sama-sama menonton variasi program musim raya. Unify TV macam-macam ada. Sempena raya ini, cuba aplikasi Durio Plus percuma. Langgan pack aneka hari ini dan dapatkan semuanya dengan Unify. Polis Israel kembali bertempur dengan rakyat Palestin untuk kali kedua di Masjid Al-Aqsa beberapa jam selepas rejim Zionis itu membuat serbuan awal pagi. Dalam serbuan terbabit, lebih 350 orang ditahan dan dikeluarkan dari kawasan masjid berkenaan.
Konfrontasi yang berlaku ketika bulan mulia Ramadan serta menjelang sambutan keagamaan Yahudi turut mencetuskan serangan saling berbalas merentasi sempadan di Gaza. Ia sekaligus meningkatkan kebimbangan keganasan semakin memuncak. Dalam serbuan kedua terbabit, polis Israel sekali lagi memasuki pekarangan masjid itu serta cuba mengusir jemaah dengan menembak peluru getah dan melepaskan bom tangan stun. Susulan itu, jemaah bertindak balas dengan membaling objek terhadap pasukan rejim Zionis berkenaan. Palang Merah Palestin mengesahkan 6 orang mengalami kecederaan. Sekurang-kurangnya 5 orang terbunuh akibat puting beliung yang melanda Tenggara Missouri sehingga memusnahkan rumah, pokok serta memutuskan sumber elektrik di Bolliger County, dan 5 orang turut cedera dan 87 struktur rosak dengan 12 daripadanya bangunan musnah. Gubernur Missouri Mike Parson berkata fasa pemulihan mengambil masa lama akibat kemusnahan teruk susulan bencana alam berkenaan. Pemerhati ribut tempatan melaporkan puting beliung itu melanda kira-kira pada 3.30 pagi waktu tempatan. Media tempatan melaporkan satu lagi puting beliung melanda Bryan, Illinois, barat daya Peoria menyebabkan beberapa kecederaan tetapi tiada kematian dilaporkan. Puting beliung melanda beberapa hari selepas puting beliung ganas melanda bahagian selatan dan barat tengah yang membunuh sekurang-kurangnya 32 orang. Bola sepak Liga Super, misi balas dendam Kedah Darul Aman KDAFC ke atas Penang FC tercapai selepas menang tipis 1-0 pada aksi di Stadium Darul Aman Al-Usta malam tadi. Aksi babak pertama berakhir tanpa sebarang jaringan meskipun Kedah dilihat lebih banyak mendominasi permainan. KDAFC terpaksa beraksi dengan 10 pemain pada babak kedua selepas Wan Amirul Afiq Wan Abdul Rahman diarah keluar padang selepas menerima kad kuning kedua pada minit ke-54. Kekurangan seorang pemain memaksa ketua jurulatih KDAFC, Nafuzi Zain, membuat beberapa pertukaran pemain. Usaha tersebut berhasil apabila penyerang import William Lira berjaya meledak jaringan tunggal perlawanan pada minit ke-64. Kedudukan 1-0 kekal hingga tamat perlawanan. KDAFC kini di tangga kedua liga berkongsi mata dengan Selangor FC namun dipisahkan dengan perbezaan gol bolos. Bola sepak Liga Perdana Inggeris, Manchester United mencatat 24 perlawanan tanpa kalah Old Trafford musim ini selepas menang tipis 1-0 ke atas Brentford. Kemenangan itu membolehkan United kembali berada di kedudukan 4 teratas Liga. Beraksi di hadapan lebih 73,000 penonton, usaha United mencari gol awal banyak digagalkan Brentford yang lebih banyak berkampung di kawasan sendiri. Usaha skuad kendalian Erik ten Hag akhirnya membuahkan hasil selepas tolakan penyerang Marcus Rashford pada minit ke-27 gagal diselamatkan penjaga gol Brentford David Raya. Skuad The Red Devil terus mendominasi babak kedua dengan mencipta 4 percubaan tepat ke gawang Brentford. Namun aksi cemerlang ditampilkan Raya memastikan tiada tambahan gol terhasil hingga penghujung aksi. Tamat perlawanan, Manchester United 1, Brentford 0. United kini berkongsi 53 mata bersama Newcastle yang berada di kedudukan ketiga, cuma dibezakan dengan jumlah jaringan. Baik, berita tengah hari Pak di sini. Dapatkan perkembangan sahih sepanjang masa melalui portal berita rtm.gov.my yang sahih di RTM. Dengan itu, Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.